Selamat datang ke Smart Talks bersama saya dan di ruang di mana suara dari Borneo, terutamanya anak muda, dibuka untuk perbincangan yang matang dan juga membina. Hari ini kita akan bincang isu yang dekat dengan hati rakyat, terutamanya anak muda, iaitu politik. Tapi bukan sekadar politik kuasa yang kita mahu lihat, tetapi persoalannya adakah rakyat, terutamanya anak muda, semakin peka atau tidak peduli dengan apa yang berlaku dalam gerak-geri parti politik terutamanya di Sabah dan juga seperti mana yang kita tahu kita sudah berada di ambang PRN ke-17 dan dalam semangat dialog bipartisan pada hari ini saya bawakan dua tetamu yang luar biasa iaitu saudara Encik ataupun Cikgu Azrul bin Ibrahim. Beliau adalah pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR di Jabatan Ketua Menteri Sabah dan juga bersama saya saudara Syarizal Denci. Beliau adalah seorang aktivis belia dalam pembangunan komuniti dan penggiat dalam agriculture ataupun pertanian. Dan beliau adalah co-founder Persatuan Bantuan Masyarakat Sabah. Jadi terima kasih Cikgu, Ya, terima kasih saudara Syarizal kerana hadir pada hari ini. Hari ini kita tidak mau bercakap secara formal lah sebab ini berkaitan dengan anak muda, tetapi mungkin kita boleh santai sedikit lah tentang perkara boleh. ini ya. Jadi saya terus kepada segmen pertama kita pada hari ini iaitu apakah anak muda ini, anak muda lah di Sabah ini masih percaya dengan politik kita, right? Sebab apabila kita tengok sejak PRU ke-14, Mhm, kita telah menyaksikan 3 pertukaran kerajaan di mhm, peringkat federal. mhm. Jangan bilang federal, di Sabah pun sama juga ya. um, Ialah lompat parti, krisis dan sebagainya. Dan apa kita melihat ada satu kajian daripada Merdeka Center yang di mana menunjukkan bahawa anak muda ini yang berumur 18 hingga 30 tahun, 35 tahun ya, mereka mengatakan bahawa 67% rakyat Sabah menyatakan mereka quote unquote muak dengan politikus. Right? Jadi saya bermula dengan mungkin Cikgu Azrul, uh, bagaimanakah uh, dengan keadaan seperti ini sekarang dan selepas itu maybe saudara Chal pun boleh memberikan komen tentang perkara ini. Adakah anak muda ini mereka ini muak ataupun they just tidak peduli, Mhm. apathy, don't care atau bagaimana Cikgu? Ya, terima kasih. Soalan yang cukup menarik. Anak muda dan politik ini satu perkaitan yang tidak boleh kita pisahkan. Bermula tahun 2018 bila kita melihat dinamika politik itu bermula di situ, anak muda lah yang memulakan revolusi itu, yang memulakan transformasi. Apapun istilah lah, transformasi, revolusi, perubahan dan sebagainya. Dan bermula daripada saat itu, dinamika politik anak muda itu semakin rencam, dia semakin unik termasuk dengan kita yang ada di Sabah. Untuk menjawab persoalan saudari Joanne tadi, saya mau lontarkan juga beberapa data dan fakta yang mungkin boleh kita bincang rungkaikan. Yang pertama, peratus turun mengundi. Ini ada kaitan dengan bagaimana rakyat Sabah, terutamanya orang muda itu menerima politik. Diterjemahkan melalui peti undi. Pada PRN yang ke 2020, PRN Sabah 2020, peratus turun mengundi itu walaupun pada ketika itu zaman ataupun berlaku COVID-19, tapi turun mengundinya tu masih boleh dikatakan agak rendah, 66%. PRN Sabah. Kemudian PRU yang ke-15 tahun 2022 dalam konteks negeri Sabah, peratus turun mengundi pun agak kecil, sekitar 62-63% sekitar begitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, data terkini Februari 2025, bilangan pemilih di Sabah tu sudah meningkat kepada 1.76 juta kalau Betul. saya tak silap. Pengundi muda tu sekitar 900,000 lebih lah, melebihi 50%. Pertambahan 600,000 lebih berbanding PRN Sabah 2020. Tapi yang memberi cabaran kepada parti politik ataupun mana-mana pemimpin yang mau bertanding dalam PRN Sabah nanti adalah kajian dapatan daripada pelbagai agensi yang mendapati bahawa 40% kalangan pengundi Sabah ni dia bersifat undecided. Dia tidak berparti. Dia tidak memilih lagi mana parti yang dia mahu akan undi Atas dalam pagar. PRN 17. Jadi ini menampakkan bahawa betul dakwaan setengah orang bahawa rakyat Sabah khususnya orang muda, saya pasti 40% undecided ni
ramainya adalah kalangan orang muda. Dia melihat politik nasional termasuk politik kita di Sabah ni ada problem sikit. Kenapa orang tidak memilih parti tapi undecided, atas pagar. Jadi cabaran kepada orang politik, parti politik dan pemimpin di Sabah adalah bagaimana mereka boleh membawa orang muda ini untuk bersama dengan mereka. Walaupun dapatan-dapatan lain menunjukkan bahawa orang muda ni dari segi penglibatan mereka dalam parti politik itu sudah positif. Tapi angka-angka yang saya sebutkan tadi itu merupakan satu cabaran yang perlu pemimpin dan juga parti politik berdepan dengannya. Bagaimana pemimpin-pemimpin baik di peringkat parti politik kerajaan, parti politik pembangkang, mereka yang mungkin bertanding atas tiket bebas dan sebagainya boleh menarik orang-orang muda ini bukan saja join politik tapi turun mengundi. Itu cukup penting. Sebab angkanya nanti ramai sokongan ke kempen dihadiri oleh ribuan, belasan ataupun puluhan ribu itu tidak penting. Yang penting adalah angka dalam peti undi nanti. Sebab kalau berdasarkan dua pilihan raya terdekat 66%, 60 lebih peratus, itu satu angka yang Cukup besar. walaupun banyak tapi kita mau dia up lagi 80%. Kalau boleh 90% orang Sabah turun mengundi. Jadi itu menggambarkan pilihan orang Sabah secara signifikan. Kalau setakat 60% tu kan geng, dia belum nampak lagi bah. Naik sikit lah. Jadi bila saya sebut cabaran kepada pemimpin, ini juga sebenarnya cabaran kepada orang muda. Orang muda sekarang saya tengok di media sosial mereka kita faham orang muda ni sifatnya mengkritik tu tinggi. Kita pun dulu pernah muda. Belasan tahun, awal 20-an. Masih muda, cikgu. Masih muda. Sekarang masih muda, tapi orang muda yang baru mau naik ni, mereka bersifat mengkritik tu pertimbangan dia ada di media sosial dan sebagainya. Dan kita bukan kita mencabar, tapi cabaran juga untuk orang muda. Bagaimana mereka boleh mengubah dinamika politik di Sabah melalui PRN ke-17 2025 ini. Mereka turun ramai-ramai sebab angkanya cukup besar, 950 ataupun 970 ribu adalah pengundi muda, 50% lebih. Jadi kalau orang muda turun menjalankan tanggungjawab dalam PRN nanti, dia akan membentuk satu pola sokongan yang agak signifikan. Tapi walaupun kita minta orang muda tu turun, pandangan saya lah sebagai orang muda juga, pemimpin muda juga, ya bro, kita sangat mengharapkan signal yang diberikan oleh orang muda itu adalah signal yang betul. Sebab Joanne, awal lah saya masuknya, kita di Sabah ni kita sebut pasal penglibatan orang muda dalam politik, dalam pilihan raya. Kita mau orang muda ramai turun membentuk satu pola politik yang baru. Tapi jauh di sudut hati saya ini, sokongan itu perlu terarah kepada satu pola yang memberikan kelebihan kepada kerajaan dan negeri Sabah. Sebab kalau polanya bertaburan, misal katalah dia beri sokongan kepada parti A, parti B, parti C, parti D. Betul, orang muda turun ramai, tapi akhirnya pembentukan kerajaan akan menjadi pelbagai. Tergantung. Ya, itu tidak baik untuk Sabah pada saat dan ketika ini. Sebab Sabah memerlukan kerajaan yang stabil. Kita perlu memilih satu kerajaan dengan kekuatan two-third majority. Itu pandangan pribadi saya. Jauh dalam sudut hati saya ni, kita minta orang muda memikirkan, mempertimbangkan awal-awal mana parti-parti politik yang boleh diberikan sandaran untuk memimpin kerajaan dengan angka yang kuat, yang stabil untuk memerintah negeri. Sebab saya berada di kepimpinan walaupun tidaklah tinggi betul, tapi saya melihat Sabah perlukan kestabilan tu, Joanne. Sabah perlukan kekuatan politik untuk maju, untuk setanding dengan negeri jiran kita Sarawak. Kalau akhirnya nanti walaupun orang muda turun, kita membentuk pola sokongan politik yang baru, tapi sokongan tu dia bertaburan, parti A dapat ni, parti B, parti C, parti D, akhirnya terpaksa juga bergabung untuk membentuk kerajaan. Kita tidak ada yang disebut sebagai bargaining power yang kuat. Akhirnya Sabah akan terus menjadi seperti mana hari ini. Pihak luar akan terus melihat Sabah ini sebagai eksperimen mungkin dan sebagainya. Saya amat yakin orang-orang muda di Sabah ini mempunyai pertimbangan yang baik dalam pilihan raya negeri nanti. Selain kita minta orang muda untuk turun, cabaran kepada orang muda juga untuk menentukan pola
kerajaan yang terbentuk dalam PRN ke-17. Itu jauh lebih penting. Okey, sebelum saya pergi kepada saudara Syarizal, saya tertarik tadi dengan apa yang telah dikatakan oleh Cikgu Azrul tadi tentang kesatuan itu. Untuk orang bilang dia kena ada satu kesatuan untuk mengundi for a two-third majority. Sekarang ini kita tahu bahawa Sabah ini kita lah yang paling banyak dia punya parti lah di Sabah, di seluruh Malaysia. Now, bagaimanakah cikgu melihat perkara ini? Seolah-olahnya di sini cikgu memberikan gambaran bahawa you are pushing for local based party. Ya. Yes, I can see that. Because for you to get a bargaining power, dia kena ada satu kekuatan itu ada di sana, right? And kalau terlampau banyak coalition kah ataupun again at the end of the day macam cikgu katakan tadi adalah kita akan terus menjadi bukan hang parlimen, hang adun. 2018 pun begitu juga dulu, right? 2020 pun sama juga cerita dia. In fact, kalau kita tengok di Sabah ini, pembentukan kerajaan itu bukan saja melalui yang saya panggil election, but juga defection juga. So, dalam perkara ini, cikgu sebenarnya kalau kita melihat, ramai anak muda ini tidak faham sebenarnya apakah yang dia punya sistem tu sebenarnya before kita mau turun mengundi pun sistem dia sendiri pun kalau saya melihat sebab saya juga buat research tentang perkara ini especially because I'm doing a research on undi 18. Okay. Mereka sebenarnya tidak faham tentang sistem ini. Dan saya akan tanya soalan itu dengan saudara Chal tentang undi 18 ini because of course you were from the party yang brought up these changes in the amendments in the constitution di peringkat federal, right? Tetapi bagi cikgu bagaimana tentang pendapat cikgu tentang perkara ini sebab seolah-olahnya mereka tidak faham tentang sistem ini. So bagaimana kita mau push anak muda ini untuk form two-third majority when they don't understand the whole system? Ya, saya setuju. Macam yang saya sebut tadi ya, Joanna, dalam pilihan raya ini dia bukan soal politik baru semata-mata. Correct. Di Sabah ni kita ada satu keperluan yang lebih mendesak untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil. Ya, bila sebut pasal kerajaan ni ada jugalah kata-kata sinis yang bilang soal integriti dan sebagainya. Yes. Itu pada pandangan saya itu kita pikirkan kemudian. Okay. Tapi awalnya ni kita mau bentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Sebab kita sering membandingkan Sabah ni dengan Sarawak. Betul. Sarawak mereka mempunyai pengalaman politik yang berbeza. Tadi Joanne sebut kita ada parti politik yang antara yang terbanyak di Malaysia. Kita juga dari segi pengalaman politik kita sudah bertukar kerajaan ni berkali-kali bro. Bertukar kerajaan balik-balik. Kita ada ketua menteri 16 orang sudah. Sangat ramai. Bila bertukar kerajaan, bila bertukar ketua menteri, dasar polisi bertukar. Ini yang sebenarnya membantut dari segi kemajuan pembangunan negeri Sabah. Okey. Saudara Chal, saya berbalik kepada undi 18 tadi itu. Pada pandangan saudara Chal sendiri ya, and saudara Chal pun pernah menjadi seorang calon pada tahun 2022. Ya, 2020. Ya, di Parlimen Kota Marudu, right? Jadi pada masa itu itulah kali pertama undi 18 itu telah kita melihat impact undi 18 itu. Tetapi apabila kita melihat data seolah-olahnya data menunjukkan bahawa anak-anak muda ini mungkin dia yang kita dapatlah ya. Contohlah, saya bagi contoh yang paling clear di Johor. Pada masa itu tahun 2022 ya tanding dan parti the party at that time dia ada tanding beberapa kawasan kan muda at that point. Apparently cuma satu saja yang menang, which is Puteri Wangsa. Okay. Now, for you, since you were also bekas calon, adakah saudara Chal melihat perkara ini membawakan impact yang baik ataupun anak muda ini dia mau buat perubahan kah ataupun sistem demokrasi kita nampak lebih subur ataupun dia backlash? Sebaliknya telah membuatkan macam anak muda ni kan dia ikut arus sajalah. So sistem pun dia tidak faham kan. Kalau dia bilang the whole kawan-kawan dia cakap kita undi sajalah kita pergi tanpa kita mengetahui bahawa ada manifesto yang perlu dilihat dan sebagainya. So apa pandangan Chal tentang perkara ini? Okey, soalan yang baik. Terima kasih sebab undang. Terima kasih
saya rasa cikgu pun sudah set par yang tinggi. Okay, basically kalau kita bercakap pasal backlash atau tidak, pada pandangan saya anak muda mesti diberikan peluang sebab masa depan adalah untuk mereka. Dan saya rasa soal benda ni akan jadi backlash atau tidak, kita daripada kita punya sistem pendidikan dari awal kena kasih educate sudah pasal politik dan pembangunan polisi. Sebab berdasarkan pengalaman, since kau mention Puteri Wangsa, then waktu tu saya one of the person yang jaga Puteri Wangsa. Then we managed to kasih menang YB Amira lah. YB Amira menang waktu itu umur dia baru 26 tahun. Semua orang bilang benda tu mustahil dengan sumber keuangan yang agak kurang, dan kami orang bilang against the giant lah. Waktu tu kami melawan tokoh-tokoh aktor-aktor politik yang sudah lama di dalam industri politik lah. Apa yang kami bawakan adalah manifesto baru, pendidikan dan sebagainya. Dan walaupun orang semua cakap itu mustahil, tapi penglibatan anak muda waktu kempen itu sangat-sangat memberangsangkan. Mungkin kita terlalu memandang rendah kepada kemampuan berfikir anak muda. Dengan orang bilang kelebihan informasi yang senang kita akses melalui phone dan sebagainya, saya rasa kebanyakan anak muda lebih pintar daripada kita yang sudah dewasa sedikit. Sebab mungkin saya mau bercakap pasal story lah kami di Puteri Wangsa. Kempen itu it was run by all young people, mostly di bawah 30, mostly mahasiswa dan mostly ada yang budak sekolah menengah. Seriously budak sekolah menengah. So budak-budak ni mula-mula datang satu orang, saya cakap tak boleh bawa classmate kau kah? Bawa lah. Gitu. Then at first setiap malam bapak dorang datang ambil. Then there's one time I talk to the father, saya cakap, kenapa kamu hantar anak kamu pergi sini? Pergi campaign ni lah, ikut campaign to join politics. Dia 16, 15, they're supposed to be in school, saya cakap. But you send them here lah, antar orang pergi sini. Terus dia cakap, sebab masa depan, bapak dia jawab, masa depan adalah milik diorang. Diorang ada hak untuk tentukan siapa pemimpin yang untuk 5 tahun lagi. Let's say diorang sekarang 16. 5 tahun lagi diorang dah ada hak untuk mengundi sudah. Kan? So diorang mau pilih pemimpin yang baik untuk kawasan itulah, which is waktu tu YB Amira. So waktu kami campaign tu, the campaign is very creative dengan amount keuangan yang sangat sedikit, tapi kami bawa impact campaign-campaign yang pelik lah. Kami buat flash mob, ya kami buat hit and run, because kita tidak boleh ikut style campaign politik establishment yang dorong guna markas-markas, satu markas 10,000. Kami mana ada sumber keuangan macam tu. So kita buat benda-benda yang kreatif, poster-poster yang menarik, and it was all created by the young people. So saya rasa, and then waktu tu bila kita, and it's multiracial, bila ke kawasan India, budak-budak yang India represent, bila ke kawasan Chinese, budak Chinese represent, kawasan Melayu. And then I still remember bila pihak kedutaan Singapore dengan kedutaan US dengan kedutaan British datang untuk melawat, then budak-budak ni datang and panggil saya, bos, ada kedutaan something, and waktu dorang explain sama saya tu, dorang sudah came out with the data, who's the guy yang ada datang, and dorang recognize these people from the kedutaan. So I think before I start to lead them in the campaign, I didn't know that actually dorang have this access of information. Yeah. They are so smart. It's just that we as the older a bit generation kena guide them to apalah. So saya rasa backlash, I don't think it's a backlash. It's just that a political party, sebuah parti politik kena ada daya tarikan untuk anak muda. Saya rasa apabila kita melihat ini, kematangan politik anak muda ini sebenarnya bukan pertikaian di sini, tetapi sistem yang untuk prepare anak-anak muda ini untuk berpartisipasi dalam politik
Saya rasa ada yang perlu kita rungkai dan perlu kita tengok sebenarnya, how do you prepare these young people to be in politics. Tapi sebelum itu kita berehat seketika dan kita sambung selepas ini. Kita kembali ke dalam segmen kedua Smart Talks dan tadi Cikgu Azrul kita berdiskusi tentang anak muda ini berpartisipasi dalam politik di mana bukan sahaja mungkin terlibat dalam aktiviti-aktiviti politik tapi tadi Cikgu katakan turun mengundi. Okey. Tapi persoalannya di sini turun mengundi itu mungkin satu perkara yang asas tetapi kita melihat dalam keadaan parti ataupun mana-mana kerajaan negeri ataupun peringkat federal pemimpin-pemimpin muda ini tidak ramai. Kita tidak pun sampai yang umur 35 tahun ke bawah tidak sampai pun 10% sebenarnya, right? Jadi seolah-olah dia tidak represent populasi anak muda yang ada di Sabah. Contohnya macam Cikgu katakan tadi, kita ada populasi sebanyak 1.67 juta yang berumur saya kira 35 hingga 40 tahun ke bawah lah ni ya, right? So, bagaimanakah dia boleh relate? Sebab dia boleh nampak di sini, Cikgu. Sebab dia cakap bahawa, I had a privilege to go to the grassroots, talk to the young people. Dia cakap itu untuk mereka yang mungkin sudah 40-an, 50-an. Dia punya mindset begitu sebenarnya. So, bagaimanakah anak muda ini, dapat yakinkan mereka untuk masuk dalam politik kalau sekiranya kita melihat there's no representation of young people dalam sistem kita. Ya. Momentum revolusi ataupun transformasi politik ini bermula 2018 dan bermula daripada itu kita melihat orang-orang muda telah mula diketengahkan baik dalam peluang di peringkat politik ataupun di peringkat kerajaan negeri dan persekutuan. Dalam konteks Sabah, ya. Kita tidak terkecuali. Bermula 2018 agak ramai orang-orang muda ni diangkat, diiktiraf, dikedepankan dalam soal politik, dalam soal pentadbiran. Saya mulakan dengan pentadbiran ya. Di bawah kerajaan Datuk Seri Panglima Haji G, ramai orang-orang muda diangkat. Contohnya saya sendirilah memimpin sebuah institusi baru di bawah Jabatan Ketua Menteri yang pada pandangan saya pada ketika itu saya ingat awalnya kita tolak sebab kita faham dari segi budaya ya, pentadbiran awam kalau jadi pengarah-pengarah ni bro mesti orang-orang yang ada experience, ada Datuk Tan Sri mungkin lah kan. Tapi ini pembaruan yang dibawa oleh Ketua Menteri. Bukan setakat itu, ramai juga orang muda diangkat menjadi pemimpin pembangunan masyarakat PPM. Ini peringkat akar rumbi. Dilantik menjadi CEO JLC, dilantik menjadi pegawai-pegawai di kementerian, di pejabat Ketua Menteri sendiri, SUSK adalah orang muda. Setiausaha politik, pegawai khas, ramai orang muda. Begitu juga di pejabat menteri-menteri yang lain. Di JLC diangkat menjadi BOD dan sebagainya. Ramai orang muda. Tapi cabarannya adalah adakah dia diterjemahkan dalam politik punya side. Saya ingat ini cabaran kita di Sabah juga. Walaupun di Semenanjung kita tengok macam saudara Syaril tadi dia bilang PRU 2018 kemudian PRN di beberapa negeri orang muda diberikan ruang yang cukup besar. Tapi seolah-olah tidak berapa nampak macam di Sabah ni. Betul. Ya, kita masih ada satu gap untuk orang muda tu diangkat, diletakkan untuk memimpin. Saya sebut di peringkat kerajaan itu okey. Ramai orang muda diangkat. Tapi dalam konteks politik bertanding dalam pilihan raya itu ada cabaran sikit ya. Dan cabaran itu pada pandangan saya juga dia akan berpanjangan sampai PRN ke-17 ni. Bagaimana orang muda diletakkan kepercayaan untuk menjadi calon mewakili parti-parti, apatah lagi parti-parti yang besar. Mereka akan mempertimbangkan juga soal struktur parti dan sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya peluang itu sentiasa ada. Yang penting orang muda perlu mengetengahkan kualiti kepimpinan yang sepatutnya. Sebab di Sabah budaya politik kita agak berbeza dengan Semenanjung. Ya, dari segi penampilan tokoh politik dan sebagainya, orang muda perlu menyesuaikan diri. Di samping kita meminta untuk peluang itu diberi, kita perlu tonjolkan kredibiliti kita sebagai orang muda.
boleh mewakili pemimpin ataupun Sabah untuk bercakap, itu salah satu kredit yang perlu kita kedepankan. Boleh memimpin masyarakat melalui NGO, melalui platform-platform yang lain, dilihat sebagai orang yang boleh memimpin di kawasan. Kita takut nanti bila kita mengetengahkan diri kita risau di kawasan pun orang tak kenal sama kita. Sebab saya sebut di Sabah ni lain sikit budaya politik dengan negeri-negeri yang lain. Di Semenanjung mungkin mereka mempunyai pengalaman politik yang berbeza. Di Sabah kita perlu praktik, orang-orang muda, pemimpin muda perlu praktik politik akar umbi. Kita perlu asas akar umbi itu perlu ada untuk kita diberikan tempat dan menang menjadi wakil rakyat. Seterusnya kita build up diri kita sebagai seorang pemimpin. Peluang itu sentiasa ada, Joanne. Saya yakin dan percaya kalau itu boleh kita buat, insya-Allah ramai orang muda layak dan boleh menjadi pemimpin di Sabah. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cikgu, sebab saya pun berharap juga Cikgu pun akan menjadi seorang pemimpin yang besar di Sabah nanti. Chal, I am also really looking forward because both of you are very bright and this is apa yang diperlukan oleh Sabah, idea-idea baru dan sebagainya. Saya rasa di sini Cikgu, kita bukan mengenepihkan orang-orang yang dulu makan garam daripada kita dalam politik. Kita perlukan mereka, wisdom mereka. Tetapi saya rasa dalam keadaan kita sekarang ini, terutamanya dalam AI, kita ada AI dan sebagainya, saya rasa perlu ada kepakaran daripada orang muda sudah untuk di dalam. Perlu ada 2 DNA. Kita lihat baru semalam Singapura baru membubarkan parlimen mereka. Dan kita melihat, saya melihat CNN News semalam, they have pushed a lot of young people, a lot of the older ones have give ways to anak-anak muda dan orang-orang muda. So ini yang kita harapkan. Tetapi dalam masa yang sama juga saya setuju apa yang Cikgu katakan bahwa kita di Sabah ini kurang exposure sebenarnya. Kan kalau di Semenanjung ini I mean if you talk to them about politics, orang-orang muda terutamanya di kawasan bandar lah, they really can talk. Itulah yang seperti yang Chal katakan tadi kan. Dia tahu siapa duta-duta. In fact duta dia pun dia tahu siapa yang datang. Ini duta daripada negara ini dan sebagainya. So I think level exposure kita di Sabah ini mungkin berbeza daripada Semenanjung. Jadi saya berharap juga Cikgu mungkin di peringkat kerajaan negeri boleh melihat bagaimanakah cara untuk kita bagi exposure. Ini saya bagi my sharing lah. Ada satu artikel yang telah dikeluarkan research that has been done in Sarawak, right? Banyak sebenarnya anak muda ini dia participate in politics online sahaja. Tetapi apabila kita lihat it was not translated into votes. They are very peka, dia sangat peka tentang perkara ini. Tapi apabila kita lihat di Sarawak itu sendiri, cuma tidak sama dengan apa engagement dia online. Ini juga saya rasa something that we need to think about. Bagaimana, Chal, what do you think about this? I think saya punya pendapat lah kan. Yeah. Genuine pendapat jujur. Sebab systemic problem. Sebab kita ada satu, kalau saya boleh komen ya Cikgu ya, kebanyakan parti politik yang ada di Malaysia, dia punya struktur, dia ada kepimpinan AMT and what so on. Lepas tu ada sayap pemuda, sayap wanita, dan sayap putri. Dia ada sayap-sayap ni. Saya rasa compartmentalize. Kamu meletakkan anak-anak muda tu di dalam satu kompartmen. Lepas tu bila ada satu yang berketerampilan, akan ditekan begitu. So itu yang saya selalu nampak. So itulah sebabnya bila kita tubuhkan muda dengan YB Syed Saddiq, bila saya dan beberapa orang kawan, kita buat sebuah parti politik yang tidak berstruktur begitu, yang boleh memberi peluang yang sama rata dengan perempuan, dengan anak muda dan juga orang yang lebih berumur. Sebab pada saya bukan muda dari segi umur saja, tapi muda dari segi pemikiran. Kita kena lebih banyak bawa orang profesional masuk dalam politik. Sebab bila kita bercakap pasal politik, kita perlu orang-orang yang profesional, yang bijak pandai untuk membina dasar untuk masa depan. Tapi kalau politik kita selalu diletak orang siapa yang keras hati, siapa yang berani, siapa yang gangster, siapa yang macam tu. Jadi bila anak muda ada peluang kan, and bila kita bercakap pasal aktor-aktor yang sama ni, semua ni datang daripada, kalau di Malaysia lah kan, kalau saya boleh cakap, datang daripada UMNO.
semua pengalaman dorang dari UMNO. And saya minta maaf cakap budaya dorang yang orang lama ni tidak bagi peluang orang baru, itu yang membuatkan kenapa mudah tu tertubuh. Kenapa Malaysian United Democratic Alliance tu ditubuhkan, sebab kita mau bagi anak muda tu peluang untuk memimpin, peluang untuk jadi presiden parti politik, peluang untuk organize. And itulah sebabnya saya rasa in the long run muda ni dia tidak semestinya kita buat untuk menang election saja, tapi untuk kita reform the way we see politics, the way political party operate, supaya political party itu dia tidak beroperate yang terlalu compartmentalize anak muda, so that in the future kan ada mekanisme, tidak kira lah parti politik apapun, dia ada mekanisme untuk bagi peluang yang banyak kepada anak muda lah, begitu, supaya representation tu ada di dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab apa yang kita tengok di Dewan Undangan Negeri, mungkin tidak sampai 1% perempuan. Mungkin even anak muda pun berapa persen saja. Then most of our wakil rakyat is 70 tahun ke atas. Yeah, so macam mana dia mau cope with the perubahan? Macam mana dia mau ikut dengan perubahan tu? And kita pun rasa segan if kita tengok the trend in the world now, sama ada global south ataupun kita cakap pasal western country, most of dorang punya leaders is 30s, 40s, yeah, and 50s. Tapi kita, itulah, bukan kita underestimate the older generation. We need the experience. Tapi because of the tiada mekanisme di dalam satu parti politik tu yang boleh mengangkat anak muda yang berketerampilan lah, begitu. Contoh macam kita punya cikgu yang ada hari ni lah. Yeah. So in the political party that cikgu yang ada sekarang, anak muda need to be tough to survive lah. All of us lah have to be tough to survive. Yeah. Yeah, right. So saya ingin tanya satu soalan tentang mungkin kita melihat since Saudara Chal tadi you spoken about the systemic issue that we have, di mana anak muda ini tidak diberikan peluang. Peluang tu ada, tapi sebagai kandidat mungkin kurang sedikit, cikgu. Kita melihat negara-negara luar, contohnya seperti Rwanda. Okay, mereka ada dia institutionalized quota. Alright, ini pandangan cikgu sendirilah. Dan since cikgu ini pun berada dalam kerajaan sekarang, are you for quota untuk anak muda ini? Contohnya representation dalam adun, mungkin ada adun dilantik, nanti mungkinlah ya. Pandangan cikgu sendiri, do you think kita perlu institutionalize satu kuota itu bukan saja untuk anak muda tetapi juga untuk wanita? Saya tertarik tadi Bro Syaril sebut tentang bagaimana anak muda tu dia perlu bermula daripada politik punya side. Ya, daripada sana dia akan berpeluang menjadi calon dan akhirnya menjadi pemimpin. Itu satu perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk kebanyakan parti pun. Ya, dia perlu membuat reformasi dari segi struktur parti dan sebagainya. Soal meletakkan kota ini pun satu perkara yang menarik untuk dibincangkan. Saya setuju. Ya, macam konteks kita di Sabah, 6 orang adun dilantik tu kalau boleh dipertimbangkan ada kota orang muda di situ Dan wanita. Yeah. Ya, supaya ada suara-suara yang mewakili kepelbagaian segmentasi pemimpin. Correct. Dan saya kalau boleh bawalah itu untuk PRN ke-17 hari next time. Satu lagi soalan untuk Saudara Chal. Which I feel keadaan dia beginilah sekarang. Anak muda ini, parti-parti ini bagi saya lah, saya rasa dia perlu ada satu agenda untuk push ataupun bukan promosikan, that's not the word. In fact, untuk menggalakkan lebih banyak anak muda untuk dijadikan calon. Tetapi problem dia di sini, saya bimbang dan saya risau bahawa nanti ada parti-parti politik ini dia akan cakap, oh we put this much of young people sebagai calon, contohnya. Dan akhirnya ia menjadi sebagai tokenism sahaja. Dan saya juga bimbang apabila dia mau simpan anak muda ataupun wanita di sana itu. And please, we need the men also to talk about women. Okay? Dia disimpan di tempat yang memang tidak boleh menang punya.
So what is your thought about this? Uh, Tokenism and kawasan tidak boleh menang. saya rasa kalau kita start pakai kota, akan wujud tokenism juga. Sebab kita mau capai itu kota. Tapi of course saya sebenarnya memang saya setuju pasal kota ni for now. For now. Sebab kita sangat-sangat memerlukan representation. Tapi ini yang cabaran dia bila kita mau kota, kita start akan pilih mana-mana asal mau kasih cukup. So akan wujud tokenism lah. And also bila kita dengar bila anak muda yang berketerampilan diletak satu kawasan yang memang susah dia mau menang. So ini juga itulah saya cakap anak muda kena tough lah dalam politik sebab and bila masuk dalam gelanggang politik kena berani kasih kotor tangan, kena untuk orang apa ni macam Machiavelli cakap bah, bila kita masuk dalam politik ni kita kena jadi orang baik yang berani kasih kotor tangan. Kau ada you have a good intention, good vision, but you need to do whatever it takes to win that seat lah. Sebab yang pegang kepimpinan tu adalah orang-orang aktor-aktor lama yang sudah berakar kan. So kalau dia letak kau di situ, you need to find a way to win lah. So yeah, That's the harsh reality. the harsh reality for the young people lah. Yeah. Yeah. Unless kau ada keturunan yang for example for certain politician in Sabah or in Malaysia, Political dynasty. political dynasty. So kau kena jaga, kau kena nurture dari kecil. Tapi for people like common people like probably like myself or I don't know cikgu if ada keturunan. So mungkin itu berbeza lah untuk kami. Mungkin kena laluan yang harsh lah. Apa yang saya lihat hari ini adalah satu harapan sebenarnya. Kedua-dua walaupun ideologi yang berbeza, now you are an activist now ya. And then Cikgu Azrul berada dalam kerajaan sekarang. Saya bersama dengan dua pemimpin muda yang berbeza ideologi tapi duduk semeja dan berbicara tanpa politik kebencian. Dan ini sebenarnya yang perlu kita juga tonjolkan kepada anak muda bahawa kita boleh duduk semeja dan fikirkan apakah yang terbaik bukan saja isu-isu orang muda tetapi juga untuk isu Sabah yang kita akan bawa selepas ini dan kita akan berehat sebentar dan kembali selepas our break. Kita kembali bersama dalam segmen ketiga Smart Talks. Okey. So, Saudara Chal, kita melihat anak muda ini yang kita menuju ke ambang PRN ke-17. Ya, kalau kita tengok memang kira dalam masa-masa yang terdekat ini sekarang, right? Tetapi anak muda ini, adakah mereka ini terlalu berfokuskan kepada idealism ataupun di Sabah ini kita melihat pola pengundian anak muda di Sabah atau not anak muda saja tetapi pola pengundian pengundi Sabah ini dia quite pragmatic. Dia cakap siapa yang boleh buat kerja itulah yang kami undi. Kan because now a lot of the issue is bread and butter issue. Tetapi sometimes kita melihat dalam parti-parti politik ini I mean sorry to say macam they're focusing on idealism dan sebagainya. So what do you think? Bagaimanakah kita what would you see in the next PRN 17? What do you hope to see? Is it more pragmatism or more idealism atau macam mana? From your point of view as an activist. Okay. To be honest, kalau saya secara jujur, idealisme itu penting lah. Ya. Ya, sebab daripada idealisme yang bagus, baru dia boleh gerakkan pragmatism dia tu. Correct. Ya, so first kalau kebanyakan kita punya rakyat pengundi macam kau cakap, dia akan tengok siapa yang boleh buat kerja, tapi buat kerja tu apa? So buat kerja tu dalam pemahaman orang Sabah is selalu turun padang, pi orang kahwin, pi orang meninggal kan. So itu yang pemahaman dorang. Yes. Tapi sebenarnya bila kita bercakap pasal seorang pemimpin, dia mesti seorang pemimpin yang boleh craft policy, boleh bercakap pasal di Dewan Undangan Negeri, itu baru betul-betul represent dia punya kawasan. Kawasan dia apa yang dia perlu untuk pembangunan di jangka masa panjang, apa perubahan yang diperlukan untuk petani, apa perubahan untuk sektor SME,
Macam tu. So kita mau pemimpin yang macam tu. Tapi di Sabah ni, untuk menjadi seorang pemimpin, kau bukan sahaja perlu idealistik, tapi kau perlu pragmatik juga. So that's why saya selalu sebut, untuk menjadi seorang pemimpin di Sabah, kau kena idealis realis. Maksudnya, ya, so kau kena idealistik, at the same time kau kena realistik. Sebab walau macam mana kau benci mau pergi rumah orang meninggal pun, kalau kau besok jadi mau ada hasrat mau jadi pemimpin, kau kena rajin-rajin lah menyantuni masyarakat. Sebab benda ni kan bagi saya, at the same time, bukan setakat kau lawat, tapi kau menyantuni dan kau memahami dia orang punya kesukaran di lapangan. So begitu. So di Sabah ni kena ada extra works lah. Kita bukan bercakap pasal kawasan bandar tau. So kalau kita tengok pattern lah di kawasan, even di kawasan bandar pun di Sabah ni, mesti kau mau service juga the community. Betul? Ya, kalau kau tidak service, then kau tidak akan undi balik lah. So that's why you need to be idealist and realist. So if you don't, kalau kau tidak ada kedua-dua tu, then susah lah untuk dipilih lah oleh masyarakat. Ya, so dan saya berharap ada ramai pemimpin-pemimpin yang berketerampilan lah muncul, yang capitalize social media, betul-betul turun ke lapangan. Ya, dia tidak semestinya kau kena ada banyak modal, kena kaya raya tau. Kau kena ada rajin dan cari jalan macam mana mau bantu orang di lapangan. So sebab saya melihat sendiri kalau di kawasan lain macam di Semenanjung kan, ada aja pemimpin-pemimpin NGO yang rajin masuk ke kawasan orang asli, gunakan dana daripada NGO-nya. Akhirnya bila dia beralih ke gelanggang politik, orang sudah biasa dengan dia. Begitu. So begitu jugalah, mungkin kita tidak tahu, mungkin macam pemimpin macam Cikgu memimpin Ikrar, mungkin pada kita tengok biasa aja, tapi kalau orang di kampung tengok polisi-polisi yang Ikrar kasih wujudkan, mungkin ada yang follow kan. So saya rasa suka atau tidak kena extra works lah untuk jadi pemimpin di Sabah. Kena jadi idealistik, kena jadi realistik juga. Ya. Saya suka, I like it when you say perlu ada idealism. You have to be idealistic to become, and also to become pragmatic. Dan pemimpin, untuk menjadi pemimpin, kita mesti idealistik dan juga realistik. Yeah. This is a very good quote for the day for me. Cikgu, PRN 17 anytime soon. Yep. How do you foresee this? Adakah dia akan menjadi pertempuran dasar ataupun populariti calon ni kali? Sebab ada setengah pihak yang telah mengeluarkan kenyataan bahawa silap-silap dia bilang PRN ke-17 kali ini akan ada satu third force yang di mana calon-calon bebas pun boleh menang ini, dia cakap. Yeah. So apa Cikgu punya pandangan tentang perkara ini? Ya, apapun pandangan, dapatan, tinjauan mana-mana pihak, Yes. mereka berhak untuk menyatakan pandangan mereka. Ya. Ada third force kah, ada mana-mana blok yang boleh mempengaruhi pembentukan kerajaan. Tapi saya still dengan niat dan juga pertimbangan saya, pengundi 1.76 ini perlu melihat kepada bagaimana kerajaan yang terbentuk pasca PRN 17 ini adalah kerajaan yang stabil, kerajaan yang kuat. Kita sudah agak lama merugikan masa kita di Sabah untuk menjadikan politik kita ini sebagai politik yang pengalamannya agak mencabar. Ya, kita tidak dapat kestabilan itu, akhirnya yang rugi adalah rakyat. Ya. Ya, PRN ini adalah berkaitan dengan bagaimana kerajaan yang terbentuk itu boleh membawa Sabah ini maju ke depan. Betul. Isu air, isu jalan raya, isu elektrik perlu diselesaikan. Kalau kita tidak ada kerajaan yang stabil, kerajaan yang kuat, ya, tolak tepilah isu-isu yang lain, agak sukar kita untuk menyelesaikan isu air, elektrik dan jalan raya. Betul, kita ada pengalaman kerajaan yang kuat juga sebelum ini. Tapi suasananya sudah berbeza. Hari ini suasananya sudah ada berbeza. Kita ada model kerajaan negeri Sarawak sebagai contoh yang memperlihatkan kestabilan, kekuatan politik yang akhirnya mereka mengambil kesempatan atas kebobrokan ataupun pertelingkahan pemimpin di Semenanjung untuk menjadikan Sarawak itu maju, dan mereka telah memperlihatkan komitmen mereka melalui kestabilan dan kekuatan politik untuk menjadikan Sarawak itu maju ke depan.
Itu formula yang perlu kita ambil sedikit daripada Sarawak. Betul, di Sabah kita nak boleh ambil 100% lah. Kita lain sikit. Kita ada pengalaman politik yang mungkin sedikit berbeza. Tapi itu formula yang boleh dipertimbangkan. Bila kita ada kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil, kestabilan politik itu ada, selesai masalah air elektrik jalan raya ni. Contoh jalan raya lah kan, Pen Borneo. Dorang banding kenapa Sarawak selesai, Sabah nak selesai. Ini kesilapan kita juga. 2019 sepatutnya proceed jalan raya Pen Borneo ni, tapi disebabkan oleh mungkin perubahan-perubahan tertentu, jalan raya itu terpaksa atau pembinaannya terpaksa dihentikan, pertukaran kontraktor PDP dan sebagainya. Hari ini kita ketinggalan sangat jauh daripada Sarawak. Ini saya sebut ini praktikal dah. Ini akan berlaku kalau keputusan pilihan raya nanti akan menunjukkan sebaliknya, tidak menunjukkan kekuatan politik yang sebenarnya yang ada di Sabah. Jadi di samping kita meraihkan demokrasi, kepelbagaian parti politik yang akan bertanding, akhirnya orang-orang Sabah, penghuni-penghuni di Sabah perlu melihat kepada bagaimana PRN 17 nanti akan membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Mungkin formulanya berbeza, tapi akhirnya kerajaan yang terbentuk itu kerajaan yang boleh memajukan, memakmurkan, memajukan dan membangunkan Sabah. Bukan dalam tempoh masa 5 ke 10 tahun. Dalam masa yang cepat. Air selesai. Puluhan tahun sudah kita tinggal di Sabah ni. Puluhan tahun sudah kita merdeka. Isu air, elektrik, jalan raya ini yang diperdebatkan. Kan? Sampai bila kita mau perdebatkan isu masalah asas ini, dan insya-Allah saya yakin dan percaya dengan adanya kesatuan rakyat dalam pilihan raya nanti, memilih satu parti untuk membentuk kerajaan yang two-third majority, contoh KUKU, dengan harapan kita kerajaan yang terbentuk itu akan memainkan peranan yang penting untuk menjadikan Sabah ini maju, fokus kepada kerja, selesai masalah air, selesai masalah elektrik, selesai masalah jalan raya, insya-Allah Sabah akan menjadi negeri yang lebih membangun. Persepsi rakyat kepada politik akan berubah dan tanggapan orang Sabah kepada kerajaan Sabah, siapapun yang akan jadi kerajaan, akan berubah. Dan kita akan melihat pada masa itu Sabahan akan ada satu suara yang kuat yang akan boleh mempengaruhi pertimbangan kerajaan persekutuan dalam mana-mana isu ataupun polisi yang bakal dilaksanakan. Ya, saya setuju apa yang Cikgu katakan tadi. Especially kita ini tiada bargaining power sekiranya kita ini berpecah belah. Kan, orang bilang cacah berbahaya ini semua berhamburan kan. Jadi bagi saya setuju dengan apa yang telah diutarakan oleh Cikgu. Apabila kita tidak ada satu kekuatan atau two-third majority itu, sememangnya bargaining power kita untuk mendapatkan hak-hak kita semula, ya. Apa yang kita buat sekarang ini contohlah untuk what our rights are in MA63, it's harder for us to take it back when masing-masing ada pendapatnya masing-masing sebenarnya, Cikgu. Dan tapi satu soalan yang saya mau tanya, kita sentiasa katakan bahawa Sarawak ini menjadi reference kita kan untuk untuk menjadi satu kerajaan yang stabil, okey. Tapi secara realistiknya sudah 31 tahun sudah, Cikgu, kita ini always in a coalition government. Okay. Yes, kita punya end goal itu saya rasa sebagai orang Sabah kita ada satu vision tu yang di mana we want a local based party. Tetapi secara realitinya saya melihat bahawa perkara ini mungkin a bit far-fetched at the moment. Sebab kan kita lihat pola pengundian ini ada kawasan DAP. Ya, let's be fair ya. Kawasan urban area dia memang akan ada DAP atau PKR. Kalau kawasan pantai timur is either UMNO atau Warisan. Okay. Di kawasan pedalaman is either parti-parti KDM macam JRS, okay, mostly JRS. PBS ta. Yes, exactly. Thank you. If I may add lah kan. Yes. Minta maaf Cikgu Jo. Saya punya harapan lah kan. Saya ingin melihat satu orang figura politik baru yang boleh inspired boleh inspired sebab cikgu bercakap pasal kesatuan tau. Pasal semua kita bersatu. Tapi who's the figure that can unite us? Siapa figura itu? Okay? Kita pernah rasa waktu kita mau tumbangkan Najib, semua rakyat bersatu untuk jatuhkan kan. So itu, yes. We need that spark. We need that inspiring punya thought, Siapa yang boleh, dan mana-mana parti politik yang ada sekarang, saya harap figura atau aktor atau presiden parti berkenaan haruslah mempunyai ability untuk inspired dalam ucapan, dalam tindak tanduk,
Begitu. Sebab kita lihat, kita tidak payah jauh lihat di negara barat bah. Sebab sekarang saya rasa di Global South pun banyak pemimpin yang hebat muncul-muncul di Betul. Afrika, di mana. So kalau kita tengok negara jiran kita pun Indonesia, macam mana Presiden Joko datang daripada humble beginning and inspired a nation, dan dorang bersatu untuk majukan Indonesia lah. I mean, Duterte, like it or not, dia ni ada banyak karakter, tapi he unite Philippines. So we need a strong figure yang tiada tiada baggage bah. Dia tiada sejarah terlibat dengan kegiatan yang tidak baik. So begitu. So asabahan, kalau saya melihat daripada sudut pandang saya seorang rakyat, I'm longing for this kind of figure. Saya merindukanlah, menginginkan figura seperti ini untuk muncul. Figura yang berani, figura yang mahir berkata-kata, faham polisi, boleh grounded pergi orang kampung. So saya rasa saya mengharapkan untuk ada figure ini untuk menyatukan Sabah lah. But why Yeah. can't we do it then? Our generation. We can if Boleh we cikgu? unite. Sebenarnya we can, ya. Tapi walau bagaimanapun pada pilihan raya negeri kali ini, saya pun berharap perkara yang sama juga. Bagi saya mau ada satu government yang stabil. Sebab you see the problem about kita di Sabah ini kan, setiap kali parlimen di sanalah horse trading itu bermula, dan dia bukan terus ada government. Dia akan ada government 2-3 hari atau kadang-kadang seminggu lepas itu baru ada government dia. Alright? And then halfway through tiba-tiba ada pula yang defection and all these things. So I really hope that kita Sabahan dan pemimpin itu sendiri pun please think that we are in dire need di Sabah. Ini adalah suara daripada kita anak Sabah yang bahawa we want a stable government because we want a better future for our anak-anak. Betul. Itu bagi saya. Jadi hari ini saya rasa adalah satu dialog yang cukup menarik, kerana walaupun kita berbeza daripada pandangan ataupun sudut ideologi, tetapi kita mau satu perkara yang sama. We want the best for Sabah. Cikgu dan juga Syarizal, thank you so much Terima kasih. bersama-sama pada kita pada episod kali ini. Dan kepada anak muda Sabah, jangan hanya memerhati, tetapi ambillah tempat anda dalam sistem ini, dan semoga kita sama-sama sebagai anak muda dapat membangunkan di Sabah kepada satu Sabah yang lebih maju dan juga lebih makmur. Saya Joanna Suheli Rampas, ini Spark Talks. Semoga kita jumpa lagi di episod yang akan datang.